أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين وحمدا شاكرين وحمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengambil kesempatan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita tadabbur beberapa ayat-ayat suci Al-Quranil Karim. Yang saya pilih pada malam ini daripada Suratul Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah olehmu pertolongan dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Ayat ini dikenali sebagai ayatun nida, iaitu ayat seruan yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Seruan Allah kepada orang yang beriman. Dalam Al-Quranil Karim terdapat beberapa ayat yang Allah sengaja mula dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang saya baca pada malam ini adalah merupakan ayat seruan Allah kepada orang yang beriman yang kedua dalam Al-Quranil Karim, dalam Suratul Baqarah. Ayat yang pertama ialah ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu kata ra'ina. Tadi ayat yang dibaca oleh imam tadi, wa qulu unzurna wasma'u, tetapi katalah olehmu unzurna, dan dengarlah olehmu walil kafirina azabun alim, dan bagi orang-orang yang engkar itu azab yang sangat pedih. Itu Suratul Baqarah ayat 104. Ayat yang pertama, ayat menunjukkan seruan Allah kepada orang yang beriman. Malam ininya saya baca ayat seruan daripada Allah kepada orang yang beriman yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah, mintalah olehmu pertolongan dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ayat ini juga daripada Suratul Baqarah ayat 153. Maksudnya, ayat ini adalah seruan Allah secara direct kepada orang beriman. Al-Quranil Karim 30 juzuk, 114 surah ini memang diturunkan oleh Allah khas kepada orang beriman, amnya kepada seluruh umat manusia. Orang yang mengaku beriman kepada Allah sewajarnya beriman kepada Alkitab, Al-Quranil Karim.
Dan apabila dia beriman kepada Al-Quranil Karim, dia tak boleh beriman satu ayat. Dia tak boleh beriman separuh daripada Al-Quran. Dia kena beriman semua 30 juzuk 114 surah. Artinya semua ayat ini untuk orang beriman. Tetapi persoalannya, kenapa ada ayat-ayat tertentu dalam Al-Quranil Karim dimulakan secara spesifik, ya ayyuhallazina amanu. Yang mana kalau ayat itu tidak ada ya ayyuhallazina amanu sekalipun, seperti ayat-ayat yang lain, tak dimulakan dengan ayat ya ayyuhallazina amanu dengan maksud wahai orang-orang yang beriman, maka ayat itu juga adalah untuk orang beriman. Jadi kenapa perlu lagi ada ayat ya ayyuhallazina amanu? Baik. Ya ayyuhallazina amanu ini dikenali dalam ulumut tafsir sebagai ayatun nida, ayat seruan. Yang menjadi subjek ataupun menjadi fokus seruan dalam ayat ini ialah orang-orang yang beriman. Artinya Allah direct bercakap dengan orang beriman. Sementara Quran ini memang diturunkan kepada orang beriman, tetapi ayat-ayat sebegini adalah ayat direct Allah bercakap, Allah memberikan arahan kepada orang beriman. Dan kaedah umum ayatun nida, ayat seruan ini apabila datang dalam Al-Quranil Karim, maka jatuhlah selepas daripada ayat seruan itu sekurang-kurangnya dua perkara. Yang pertama urusan akidah, dan yang kedua urusan syariat. Urusan halal dan haram, urusan wajib, urusan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama menyebut bahawa perintah itu terbagi kepada dua. Sama ada perintah supaya umat Islam wajib menunaikannya, ataupun perintah supaya umat Islam wajib meninggalkannya. Iaitu ayat larangan ataupun ayat perintah. Selepas daripada ayatun nida. Baik, kita tengok pada malam ini. Apakah yang nak jatuh selepas daripada ayatun nida itu? Selepas daripada ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Baik. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ista'inu, mintalah olehmu pertolongan. Allah minta supaya kita minta pertolongan. Minta pertolongan itu maknanya minta pertolongan kepada Allah. Sebab tidak ada tempat yang boleh kita minta perlindungan melainkan daripada Allah. Ini yang kita baca dalam surah Al-Fatihah ni, yang kita baca dalam sembahyang. Yang kita baca dalam sembahyang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau ya Allah kami sembah, dan akan Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita akan nampak satu keunikan dalam surah Al-Fatihah. Kenapa dia sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Iyyaka itu maf'ul, na'budu fa'il dan fa'il. Iyyaka maf'ul, nasta'in fa'il dan fa'il. Kaedah umum bahasa Arab biasa kita belajar, dia kena fa'il, fa'il, maf'ul. Maknanya kena ada perbuatan, kena ada orang yang melakukan perbuatan itu, yang ketiga tu baru ada maf'ul yang kena buat. Tapi apa yang menarik dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah itu, dia letak maf'ul di depan. Iyyaka na'budu, akan Engkau ya Allah kami sembah. Patutnya kita kena kata kaedah biasa, kami sembah akan Engkau ya Allah. Kami sembah Engkau ya Allah, bukan Engkau kami sembah. Itu ayat terbalik. Kalau kita bercakap biasa, kami sembah Engkau ya Allah. Tapi dalam ayat yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu, Engkaulah ya Allah kami sembah, wa iyyaka nasta'in, akan Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kalau kita terjemah ke alih bahasa Melayu pun dia jadi terbalik. Patutnya kita kena kata na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami sembah Engkau ya Allah dan kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Itu ayat biasa. Tetapi luar biasanya ayat itu ialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa begitu?
Di sinilah terletaknya satu pengertian yang sangat tinggi nilai dan pengertian yang perlu kita fahami. Iyyaka, akan engkau, na'budu, kami sembah. Maknanya semata-mata Allah, semata-mata engkau ya Allah kami sembah, tidak ada yang lain. Sebab kita letak maf'ul di depan, kemudian kita tutup dengan jumlah fa'liyah, dengan jumlah apa nama ni, fa'al dan fa'ilnya. Akan engkau ya Allah kami sembah, mana tak ada orang lain dah. Kalau kita kata kami sembah akan engkau, kita boleh tambah lagi, kami sembah akan engkau, akan dia, akan mereka, akan orang ni, akan orang itu, kita boleh tambah lagi. Tapi kalau kita kata akan engkau kami sembah, maknanya akan engkau kami sembah, tak ada orang lain dah. Kita nak celah tak boleh dah. Itu dia punya mudah nak faham kaedah kenapa letak maf'ul di depan. Kalau kita kata akan engkau kami sembah, berhenti situ. Jadi kita boleh tambah lagi, akan engkau kami sembah, kami sembah akan engkau, berhenti situ. Kami sembah akan engkau, kami sembah akan kamu, kami sembah akan mereka, akan dia, akan mereka, akan, kita boleh tambah kemudian. Jadi supaya tak berlaku kekeliruan itu secara muktamad, iyyaka, akan engkau ya Allah na'budu, kami sembah, tak ada orang lain. Wa iyyaka, akan engkau ya Allah nasta'in, kami mohon pertolongan, tak ada orang lain. Maknanya haram secara mutlak kita minta pertolongan dan pergantungan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana haram secara mutlak kita menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suratul Fatihah itu dia telah menggambarkan suatu pengabdian diri dan pergantungan kepada Allah secara muktamad. Bukan makna minta pertolongan yang tak dibenarkan itu macam biasa kita guna, tolong ambil air, tolong ambil kitab. Oh, haram. Sebab kamu minta tolong dengan manusia, kamu kena minta dengan Allah. Allah tolong ambil kitab, Allah tolong bubuh air. Bukan begitu. Maksud minta pertolongan di sini ialah minta perlindungan, minta pergantungan. Tak boleh perlindungan, pergantungan yang akhir, yang muktamad, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kita minta tolong ambil kitab, tolong ambil batu, tolong ambil kayu, tolong ambil kain, itu adalah majazi, pinjam perkataan. Minta tolong dari segi bahasanya, minta dia bantu kita. Tetapi dari segi pergantungan, kita bukan bergantung dengan dia. Bukan makna kalau dia tak tolong kita ambil kain tu, habis kita kena apa, kita matilah, kita rugilah, kita celakalah. Mesti dia juga kena tolong kita. Tak. Kita tak boleh bergantung kepada manusia. Minta tolong tapi bukan bergantung kepada dia. Itu pertolongan secara majazi, bahasa pinjaman. Tetapi pertolongan dalam arti kata yang sebenar, yang penuh dengan nilai pergantungan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu adalah akidah. Dalam ayat yang kita baca malam ni, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, minta olehmu pertolongan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisabri wassalah. Dengan dua cara. Cara nak minta tolong dengan Allah taala ni bisabri wassalah, mesti dengan sabar dan juga dengan solat. Kita sebagai orang beriman memang tak lepas kena minta pertolongan dengan Allah. Sebab sebut kata orang beriman, ada satu kewajipan yang kita mesti tunai. Setuju tak setuju? Iaitu jaga iman. Tak boleh kita mengaku orang beriman, tiba-tiba kita tak jaga iman. Kita mengaku beriman, tapi kita tak pelihara iman. Lantaklah orang nak hina Islam, orang nak pelekeh Islam, orang nak mainkan agama Islam, orang nak cabut iman kita, orang nak persenda iman, kita tak peduli. Tak boleh. Atas sifat kita mengaku beriman, kita mesti pertahankan Islam, kita mesti pertahankan iman. Jangan sampai iman yang kita akui itu tercabut dan terbatal daripada kita. Kita kena pertahan, kita kena pelihara. Itu sifat orang beriman. Apabila kita nak pelihara iman dan nak mempertahankan iman, di situ berlaku pertembungan. Di situ berlaku pertembungan. Di sana ada musuh yang nak cabut iman, nak murtadkan kita. Di sana ada musuh yang nak hakis nilai iman, supaya kita menjadi munafik, supaya kita menjadi fasik, supaya kita berdosa dengan Allah, supaya kita syirik, supaya kita engkar Allah, supaya kita tolak agama Allah, supaya kita tentang agama Allah, supaya kita sendakan agama Allah.
supaya kita permainkan agama Allah. Di sana ada satu kelompok, golongan tertentu yang cuba nak cabut iman, nak lunturkan iman daripada diri kita, nak hakis iman daripada diri kita. Cara mana mereka buat? Macam-macam. Dengan cara hiburan, dengan cara pendidikan yang salah, dengan maklumat yang tak betul, dengan hasutan, dengan ugutan, dengan fitnah, segala bagai. Mereka guna nak cabut iman. Baik, mereka memang dengan cara mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yardukum an dinikum in istata'u. Mereka ni siang malam pagi petang rancang, plan atau strategi macam mana cara nak palingkan kamu daripada ajaran Islam sehingga menjadi kufur kepada Allah. Baik, itu kerja musuh. Kerja kita orang beriman mesti pertahankan iman, mesti pertahankan Islam, mesti pertahankan Islam. Tak boleh kita biarkan Islam dan iman itu diragut, dicabul dengan semikian mudah oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mereka nak tarik, nak cabut iman. Kita nak pertahankan iman. Maka berlaku pertembungan. Pertembungan itulah yang kita panggil perjuangan. Yang kita kata perjuangan tu apa? Makna perjuangan itu ialah kita lakukan suatu tindakan, kita lakukan satu pekerjaan, kita lakukan suatu perkara yang akhirnya terpaksa bergelut dengan musuh, bertembung dengan musuh. Musuh nak murtadkan Islam, kita nak selamatkan umat Islam. Maka mau tak mau bertembung. Dalam pertembungan itu berlakulah orang panggil pergeseran, pertelingkahan, pertembungan. Maka itu adalah perjuangan yang mesti dilaksanakan, yang mesti dilakukan dan dilalui oleh setiap individu umat Islam. Waktu kita berjuang, kita akan menerima pelbagai tekanan, ujian. Kita akan berdepan dengan rasa bosan, rasa jemu, rasa lemah, semangat, rasa letih, rasa takut, rasa gerun, macam-macam. Sebab apabila kita berjuang, kita berdepan dengan macam-macam cabaran yang datang daripada luar, yang datang daripada dalam, yang menggunakan sogokan wang ringgit, yang menggunakan ugutan dan ancaman, yang nak bunuh, yang nak sakiti kita, yang nak fitnah kita, yang nak aibkan kita, macam-macam cara mereka nak lemahkan kita. Waktu itu kita akan terasa, sebagai manusia biasa, kita akan terasa pedihnya, periknya. Bukan kita, Nabi SAW turut merasai sedih apabila Nabi berdepan dengan ancaman dan tekanan musuh, sehingga akhirnya Allah terpaksa ambil Nabi untuk hiburkan Nabi dalam satu peristiwa yang kita panggil Isra wal Mi'raj. Isra dan Mi'raj ialah Allah perjalankan Nabi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit, ke Sidratil Muntaha, langit yang ketujuh. Balik semula pada malam yang sama, bertolak lepas maya Isyak sampai sebelum subuh. Peristiwa itu berlaku pada tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Tahun duka cita. Sebab waktu itulah Abu Talib, bapa saudara dia yang duk jaga dia selama ni, mati. Tahun itulah Siti Khadijah radhiyallahu anha, wanita yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang banyak support perjuangan Nabi, yang banyak menyabarkan Nabi, yang banyak menyokong Nabi daripada belakang. Tahun itulah Khadijah juga mati. Tahun itulah juga orang-orang kafir Mekah melipat gandakan tekanan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka plan nak bunuh Nabi. Apabila mereka dapati tidak ada lagi orang yang bernama Abu Talib untuk mempertahankan Nabi. Selama ni malu ke Abu Talib, sebab Abu Talib ni tok penghulu Mekah, tok empat Mekah Abu Talib masa tu. Jadi oleh kerana dia sebagai tok empat bangsawan, disegani oleh orang-orang di kota Mekah, dia tak berani nak menyakiti Nabi, sebab Nabi ni anak saudara Abu Talib. Abu Talib sudah mati. Siapa lagi nak support Nabi, nak sponsor Nabi? Tidak ada lagi tokoh korporat yang boleh sponsor Nabi, sebab Khadijah telah mati. Selama ni Khadijah lah yang membiayai perjuangan Nabi dengan harta kekayaan hasil perniagaan dia. Jadi apabila dua-dua ni mati, maka mereka lipat ganda tekanan ke atas Nabi. Nabi punya teruk berdepan dengan perasaan ini, tinggal kota Mekah, pergi jelajah ke negeri lain, bawa risalah Islam dengan harapan orang lain boleh terima. Ternyata orang lain pun tak boleh terima juga. Mekah pun tolak, Taif pun tolak, habis orang pakat tolak dia. Masa tu dia sangat sedih. Dia sangat sedih, sehingga timbul
ungkapan para ulama tarikh yang menyebut bahawa itu adalah amul huzni, itu adalah tahun duka cita. Lalu Allah nak hiburkan Nabi, Allah ambil Nabi pergi berjalan sampai ke langit Sidratul Muntaha. Tengok keagungan Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tujuan Isra dan Mi'raj itu ialah linuriyahu min ayatina. Kami nak pamerkan, kami nak tunjuk tanda-tanda keagungan kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat apa yang orang kafir buat kepada kamu, wahai Muhammad. Saudara, kalau Nabi pun terasa sedih dengan tekanan yang berlipat ganda yang dikenakan ke atas baginda sewaktu memperjuangkan Islam, ini kan pula kita. Jadi perkara biasa, menjadi sunnatullah bagi pejuang-pejuang Islam berdepan dengan ujian dan cabaran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Sengaja kata Allah, kami akan uji kamu sehingga maklum kepada kami siapa di kalangan kamu yang benar-benar berjuang untuk menegakkan agama Allah dan yang benar-benar sabar menghadapi rintangan, halangan, cabaran yang begitu getir, dan Allah tahu keadaan kamu yang sebenarnya. Itu sunnatullah, menjadi tabiat kepada perjuangan Islam ini. Baik, apabila begitulah realiti sebagai seorang pejuang, begitulah realiti orang yang beriman, maka Allah kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan daripada Allah, bisabri wassalah, dengan sabar dan salat. Cara kita nak minta perlindungan, tak dapat tidak, kita kena minta perlindungan. Kepada siapa kita nak bergantung kalau tidak kepada Allah? Manusia semua benci kepada kita kerana kita memperjuangkan Islam. Musuh benci kepada kita. Siapa lagi nak sepak? Allah. Kena bergantung dengan Allah. Macam mana cara nak minta pertolongan dengan Allah? Ada dua cara dalam ayat ini. Bisabri wassalah. Yang pertama dengan sabar. Sabar salah satu daripada proses minta pertolongan daripada Allah. Minta pertolongan ni makna kita harap Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Kita harap Allah Ta'ala beri bantuan kepada kita. Itu makna minta pertolongan. Kita minta pertolongan dengan harapan Allah beri bantuan kepada kita. Allah hantar bala tentera dia, Allah berikan pertolongan kepada kita. Jadi macam mana nak dapatkan pertolongan tu? Yang pertama, sabar dulu. Sabar dulu. Sebab tu di akhir ayat ni, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Apabila sabar, baru dapat pertolongan. Kalau tak sabar, jangan harap ada pertolongan. Ada orang berjuang tapi tak sabar, akhirnya dia lari meninggalkan perjuangan, memalingkan tumitnya, meninggalkan medan perjuangan Islam sebab tak sabar. Sama ada tak sabar dengan tekanan musuh, ataupun tak sabar dengan janji-janji kemenangan yang penuh dengan kemilau di hadapan. Dia tak sabar, akhirnya dia menjadi mutasaqitun ala tariqid da'wah, orang yang gugur daripada jalan perjuangan Islam ini, orang yang tewas sebelum berjuang sebab dia tidak sabar. Dia kena sabar. Sabar ada dua, sabar dengan ancaman musuh dan sabar dengan gelora nafsu dan juga amukan perasaan dalaman kita sendiri yang akhirnya menjatuh dan menjerumuskan kita. Kadang-kadang berdepan dengan musuh, dia hebat. Pantang nampak musuh, dia singsing lengan. Dia singsing lengan. Dia hunuskan pedang. Dia keluarkan senjata. Berani dia berdepan dengan musuh. Tetapi dia tewas dengan amukan nafsu dia. Dia tewas dengan emosinya. Dia tewas dengan sentimen. Dia tewas dengan sensitivity. Dia tewas dengan pelbagai bentuk yang datang daripada dalam jiwa dia sendiri. Akhirnya dia rebah. Dia rebah. Sebab itu sabar mesti ada dua, as-sabru wal musabirah. Sabar hadap yang dua, musabirah hadap yang dalam. As-sabr wal musabirah, dia mesti ada pada setiap individu untuk dapatkan pertolongan daripada Allah. Kerana Allah hanya bersama dengan orang yang sabar. Lepas tu wassalah. Wassalah, salat ini ada dua. Setengah ulama kata salat maknanya bangun sembahyang. Sebab tu setengah-setengah ulama dia kata daripada sinilah ada solat hajat. Ada setengah ulama kata solat hajat ni tak ada dalam Islam.
Islam tak ada nas dia kata solat hajat ni. Mana ada nas solat hajat? Tak ada. Ada ulama kata tak ada. Solat hajat ni mana? Solat nak minta hajat daripada Allah, nak minta pertolongan daripada Allah. Daripada mana datang solat tu? Ista'inu bis sabri was salah. Mintalah olehmu pertolongan daripada Allah dengan sabar dan solat. Lepas tu bangun sembahyang, minta dengan Allah Ta'ala. Jadi ada khilaf di kalangan ulama situ. Jangan bergaduh lah. Setengah-setengah tempat tu dia bergaduh. Apa awak solat hajat? Ni bid'ah. Tak ada dalam Islam. Mana nas? Mana hadis Nabi suruh buat sembahyang hajat? Betul lah. Hadis yang betul-betul suruh salatu hajah. Solat hajah. Nama solat hajat tu memang tak ada lah. Perkataan solat hajat tu ulama kita bubuh. Maknanya solat untuk mengemukakan hajat kita kepada Allah. Solat tu. Jadi solat tu sinilah. Allah perintah supaya kita tunaikan salat. Baik. Satu lagi ulama kata as-salah di sini dengan mana ad-doa. Salat dengan mana doa. Salat dengan mana doa, iaitu bangun tengah malam, tadah tangan, munajat kepada Allah. Tak kira lah tengah malam ke tengah hari ke, masa tu dia kena musibah, masa tu dia kena inaya, masa tu dia kena fitnah, masa tu dia kena tekan, masa tu dia kena zalim, masa tu dia tadah tangan kepada Allah. Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah olehmu akan doa orang yang kena zalim, sesungguhnya antara diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hijab. Jadi doa orang kena zalim ni makbul, doa orang kena zalim ni mustajab. Sebab itulah Allah ajar kita berdoa. Jadi solat dengan makna doa. Baik, saudara nak baca solat dengan makna doa pun boleh. Saudara nak baca solat dengan makna bangun dirikan semayang 2 rakaat pun boleh. Sebab semayang 2 rakaat itu pun satu doa juga. Solat dari segi lughawinya ad-doa, dengan makna doa. Sebab tu semayang kita tu Allahu Akbar, kita mula dengan doa iftitah. Kita mula dengan doa iftitah. Doa iftitah maknanya kita minta doa dengan Allah pembuka semayang. Lepas tu kita baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu pun doa juga. Wajib. Dalam semayang wajib berdoa. Tak berdoa tak sah semayang. Pasal apa? Pasal surah Al-Fatihah itu doa. Apa doa dia? Antaranya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang betul, jalan yang lurus, jalan yang engkau radai. Jalan yang betul maknanya. Bukan jalan Yahudi, bukan jalan Nasara yang sesat, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kandungan doa dalam surah Al-Fatihah. Wajib kita baca. Sebab tidak ada semayang tanpa Fatihah. La salata illa bi Fatihatil kitab. Tak ada semayang kalau tak baca Fatihah. Orang semayang tak baca Fatihah, tak sah. Fatihah tu wajib. Rukun kepada salat. Doa juga kat situ. Jadi daripada awal sampai ke tahiyat, tahiyat pun doa. Jadi semayang-semayang tu doa. Dalam kadang kita rokok, kita sujud, merendah diri, menghina diri depan Allah, letak dahi atas tanah, hinanya kita mengadu kepada Allah, kita pun berdoa kepada Allah. Bertasbih, berzikir dalam semayang. Baik, itu adalah gambaran lughawi bahawa salat adalah doa. Baik, sama ada kita nak terjemah salat itu dengan makna semayang 2 rakaat ataupun salat dengan makna doa, boleh, dua-dua boleh, tak ada masalah. Jadi ista'inu bis sabri was salah, minta perlindungan dengan Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sebab itulah perkara yang paling penting sekali, kena sabar. Sabarlah baru dapat pertolongan. Tak kira lah, bukan saja dalam perjuangan berdepan dengan musuh, dalam kehidupan seharian, hubungan kita suami isteri umpamanya. Berapa banyak rumah tangga jatuh berantakan, berlaku penceraian kerana tak sabar. Pasal apa rumah tangga orang tu sampai 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun kekal bahagia, Allah Ta'ala bagi pertolongan. Pasal apa Allah Ta'ala bagi pertolongan? Sebab suami isterinya sabar. Sabar tu ada pertolongan daripada sabar. Dan apa makna sabar? As-sabru fi daf'atil ula. Fi daf'atil ula. Sabar tu ialah pada pukulan yang pertama tu. Sabar. Bukan dah lama kena baru sabar. Setengah-setengah orang tu masa mula-mula kena tu terus maki, celaka, kurang ajar, menatang ni. Tak. Maki bercupak-cupak, bergantang-gantang dulu.
Lepas tu adalah orang datang urut belakang. Sabar pakcik. Sabar pakcik. Yelah. Tak ada arah lah. Nak macam mana. Sabar je lah. Dah 8 gantang dah dia maki orang. Ha? Dah 5 gantang dah dia maki orang. Baru nak sabar. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Sebab apa? Sabar fi duf'atil ula. Sabar tu yang mula-mula kena tu. Kena tu. Sabar. Jangan duk maki, jangan nak ingat. Ini mungkin Allah Ta'ala nak uji aku. Ya Allah. Orang lain mungkin teruk lagi. Orang lain mungkin teruk lagi. Ya Allah. Sabar. Tenang. Begitu. Bukan senang tu nak buat tu. Bukan senang nak jaga, nak suruh letak diri pada tahap kesabaran yang seperti itu bukan senang. Terutama saat kita marah. Ni bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bulan kawan nafsu. Ramai pentazkirah. Saya percaya hampir semua pentazkirah datang tazkirah kat masjid kita, kat surau kita, dia akan sebut bahawa Ramadan ni jaga nafsu, kawan nafsu. Tapi tak jadi. Terutamanya bulan puasa ni panas. Bayang matahari atas kepala panas. Perut lapar. Dia bergurau kita lebih kurang. Dia tu betul bergurau je. Niat dia nak bergurau. Tapi bergurau tu tengok tempat lah, brother. Kita tengah lapar ni. Panas pula. Dia mula gitu. Padahal hari-hari biasa tak apa je. Hari-hari biasa kawan dia tu bergurau, teruk lagi. Bergurau. Orang kampung saya kata bergurau bewok dia panggil. Bergurau bewok ni maknanya bergurau tahap gila-gila punya gurau lah. Tak apa, relax je dia. Dia kira apa? Dia kira gurau. Tapi bulan Ramadan silap sikit je. Semayang Zuhur tadi. Semayang Asar. Zuhur okey lagi. Semayang Asar ni dia dah mula, perut dah mula rek, keroncong semua dah ada dalam perut ni. Nak dekat-dekat nak buka puasa tu, waktu Asar tu. Daripada pagi tadi bertahan lapar, panas lagi pula, terik lagi, matahari menyinar lagi waktu Asar ni. Turun masjid, dia ambil selipar kita. Oi, buta. Dia. Tapi kalau subuh tak dia ambil selipar, relax. Tak apalah. Kita bulan Ramadan ni halal berhalal lah. Tak apalah, ambil lah. Tak apa. Kita beli hak lain. Kita kira niat sedekah lah. Pahala banyak bulan Ramadan ni. Itu waktu subuh. Sebab baru lepas sahur. Mulut kenyang lagi. Tak ada apa-apa. Perut kenyang lagi. Tapi cuba ambil lepas mayasa. Oi, buta ke? Sebab apa? Sebab dia tengok semua benda tu, dia tengok dengan lapar. Dia tengok orang, aku makan juga orang ni kan. Dia mari lapar begitu. Lepas tu dia pergi bazar Ramadan. Tengok. Dia pergi bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni waktu petang. Pukul 3 petang, pukul 4 petang. Maknanya dia membeli waktu lapar. Nampak cendol, ambil air cendol. Nampak air jagung, beli air jagung. Nampak air tebu, beli air tebu. Dah 5 jari ni, air tebu, air jagung, air cendol, air asam boy, air... Dah, sini, ada 5 jari. Air saja. Padahalnya, kita buka puasa ni, percayalah. Waktu kita berbuka puasa, cukup 1 botol air ni je. Saudara minum. Cuba test. Kalau tak percaya cakap saya, petang besok, buka puasa, ambil kurma sebiji, makan. Jangan makan apa-apa. Ambil air mineral sebotol ni pada kadar berapa liter ni? 500 ml. 500 ml. Minum sampai habis. Kenyang. Lepas habis ni kenyang. Tak nampak dah bubur lambuk ke, jagung ke, martabak ke. Tak nampak dah. Tak nampak. Kenyang. Yang makan juga lagi tu, itu memang kaki berterdarah. Tak ada arah lah tu. Itu memang tak ada arah lah. Tapi kalau yang biasa, yang normal ni, dia kena air sebotol, dia kenyang. Boleh pergi tarawih lah. Makan bila? Nanti lepas tarawih. Ataupun lepas maghrib nanti. Lepas maghrib, balik sekejap, baru start makan. Kena air. Kenyang. Doyang beli sampai Allahu Akbar. Ramadan. Dia pergi, berasa nak beli semua. Sebab dia beli waktu lapar. Dia tengok orang menega tu pun, sila hari bulan. Dengan orang menega tu dia nak beli. Dia membeli waktu lapar. Dia layan perasaan. Dia layan nafsu. Dia hilang kesabaran. Dia hilang sabar. Kenapa begitu? Sebab itulah kita kata Ramadan ini betul-betul mencabar sebenarnya. Dah kata Allah Ta'ala dah ikat dah nafsu. Dah ikat dah syaitan. Betul lah syaitan kena ikat.
Syaitan kena ikat, betul? Wasuffidatis syayatin, syaitan dah ikat. Tapi saya dapat satu poster. Ada poster dekat WhatsApp tu, orang hantar kat WhatsApp saya. Satu gambar poster. Apa nama ni, syaitan dia pergi kat public phone. Dia pergi kat public phone, dia kata, hello nafsu. Dia kata, sepanjang ketiadaan aku ni, Ramadan nak masuk ni, sepanjang ketiadaan aku, kau tolong ambil alih cover line aku ni. Tolong ambil alih. Nafsu kata, beres setan. Dia buat poster, dia hantar. Saya fikir-fikir, kena juga poster ni. Betul, dalam bulan puasa, syaitan pun dah bayang dah. Dia kena tambah, tak boleh buat apa dah. Tapi dia dah hubungi nafsu, kau tolong cover line aku. Selama ni aku tak boleh buat apa dah bulan puasa. Okey, nafsu ambil alih. Nafsu ambil alih. Nafsu yang menggelora dalam jiwa kita. Yang ini kita nak kena sabar ni saudara. Baik. Sebab tu Ramadan dia latih kita sabar. Dia latih. Orang yang lepas, orang yang berjaya hadapi ni, insya-Allah dia akan tenang dan dia akan mampu untuk tahammul. Dia akan mampu untuk tangani apa juga situasi yang bakal didepani dalam perjuangan Islam ini. Bukan setakat tak makan, tak minum, dia akan berdepan dengan banyak lagi cabaran yang lebih hebat daripada itu. Terutamanya waktu datangnya Dajjal di akhir zaman. Dajjal kata, ini syurga. Siapa nak masuk syurga, masuk belah kanan. Siapa ini neraka, siapa lawan aku, masuk neraka. Nabi kata, siapa dia masuk syurga Dajjal, artinya dia masuk neraka Allah. Siapa dia masuk neraka Dajjal, artinya dia masuk syurga Allah. Dari waktu itu, kalau nafsu kita tak dilatih, tak dididik, sudah tentu kita akan keburu nafsu. Kita akan nampak yang mana lebih baik secara duniawi. Tak fikir soal akhirat, tak fikir soal pengorbanan, tak fikir soal masa depan agama. Yang dia fikir ialah apa yang dia bakal dapat di dunia ini. Sebab itulah kena didik. Jadi ayat yang kita baca ni, Allah kata innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Hanya orang sabar saja Allah akan berikan pertolongan. Allah tak akan beri pertolongan. Jadi kawallah diri. Memang saya duk perhati pun isu besar dalam bulan Ramadan ni, isu marah lah. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Tak boleh silap sikit marah. Dia panas dan lapar. Dia jadi kira nak makan orang je. Dia begitu. Jadi Nabi pernah ajar kita, Nabi kata laisa syadidu bisur'ah, walakinna syadid man yamliku nafsahu indal ghadab. Nabi kata, bukanlah yang dikata satria, bukanlah yang dikatakan pendekar, bukanlah yang dikatakan hebat, ialah orang yang boleh merebah dan menjatuhkan orang lain. Bukan. Tetapi yang dikatakan satria, yang dikatakan pendekar, yang dikatakan hebat itu ialah man yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang boleh menguasai dirinya ketika mana dia sedang marah. Ketika mana dia sedang marah, dia boleh kuasai diri dia boleh cool down, dia boleh relax, tenang. Itu orang yang hebat. Dan Nabi ajar, memang Nabi tahu pengurusan emosi ni payah. Terutamanya marah, memang payah. Lalu Nabi ajar, yang pertama, kalau kamu tengah marah tengah berdiri, duduk. Nabi kata, kalau kamu marah tengah berdiri, duduk. Kalau duduk marah lagi, falyattaja', kamu kena baring. Baring. Duduk tengah-tengah marah tu duduk. Duduk tu tak baring. Kalau marah kat atas sembah, takkan nak baring kat atas sembah. Baring je lah. Supaya jangan marah. Tak tahan juga. Falyatawadda'. Nabi kata, ambil wuduk. Sebab marah-marah ni datang daripada syaitan. Syaitan dibuat daripada api. Api-api ni hanya boleh dipadam dengan air. Jadi ambil air wuduk, kata Nabi, insya-Allah tenang. Ambil wuduk, tak tahan juga. Masuk dalam kolah, bergendam. Duduk dalam tu. Kontrol diri. Jangan ikut perasaan marah. Binasa. Baik, itulah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang kita baca pada malam ini. Banyak lagi lah pengajaran yang lain dalam masa yang singkat. Semoga kita dapat iktibar daripada apa yang diajar oleh Allah kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu fal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya ambil kesempatan sikit selepas sembahyang tarawih nanti, sembahyang witir nanti, saya nak buka peluang kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
kepada siapa yang ada kelebihan rezeki yang dikurniakan Allah. Untuk kami di Temerloh, kita lancarkan satu projek kebajikan untuk bantu anak-anak yatim, ibu tunggal, OKU, dan mereka yang memerlukan. Ialah tren orang Melayu, berlumba-lumba pakat pergi pejabat wakil rakyat. Yang kita ni pula tak ada peruntukan. Wakil rakyat Cak Ayam, wakil rakyat Pembangkang, pemerintah tu adalah peruntukan. Kita Pembangkang ni tak ada peruntukan. Saya dah 2 kali dah sebut dalam parlimen, minta peruntukan tu diberi kepada semua wakil rakyat, tak kira lah yang kerajaan, yang bukan kerajaan. Sehingga sekarang yang bukan kerajaan tak dapat peruntukan. Jadi terpaksalah cari sendiri, kulu kilir cari untuk tampung masyarakat kita yang memerlukan. Sebab memang orang Melayu tak ada lagi dah. Dia ada masalah. Kadang-kadang tu bil elektrik dia 3 bulan tak bayar, minta wakil rakyat tolong bayar. Ada seorang tu mari pukul 1 pagi telefon, minta beli tali jam, anak dia putus. Tali jam anak dia putus, minta wakil rakyat tolong tambung tali jam. Macam-macam jenis rakyat ni. Jadi sabarlah, maknanya macam mana. Nah gitu. Tapi sabar-sabar pun, mau tak mau kita kena cari dana. Cari dana untuk bantu. Terutama bulan Ramadan ni lah. Nak bagi majlis buka puasa, majlis bersahur, dan nak hadap raya pula nanti, macam-macam lah. Jadi sayanya fikir-fikir nak buka ruang lah pada semua tempat saya pergi, saya buka peluang. Kepada yang berkemampuan, yang ada duit lebih, yang Allah Ta'ala bagi rezeki kepada dia, nak menyumbang sempena Ramadan ini, sangatlah dialu-alukan. InsyaAllah lepas witir kita bentang sejadah, bentang tabung kat belakang tu, muslimin dan muslimat, pakat-pakat bagilah dengan seikhlas mungkin. Mudah-mudahan Allah berkatkan rezeki kita dan murahkan rezeki kita insyaAllah dengan sebab kita menyumbang dan kita menderma, dan mudah-mudahan derma tu akan menjadi aset kita di akhirat insyaAllah. Jadi saya harap supaya muslimin dan muslimat dapat memberikan sumbangan dan juga bantuan kepada mereka yang memerlukan. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Allah Ta'ala kata dalam harta mereka itu ada hak bagi mereka yang meminta-minta dan bagi mereka yang tidak memiliki apa-apa. Jadi terima kasih banyaklah saya dahulukan atas keprihatinan yang diberikan oleh semua muslimin dan muslimat. Wallahu a'lam.